Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Hai, saya Cikgu Bahar, guru sains kamu. Baiklah, hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran kita, iaitu tajuk baru, tajuk ketumpatan. Okey, murid-murid semua sediakan buku teks dan juga buku latihan aktiviti kamu. Buku teks tu kamu buka muka surat 95. Okey, 95. Okey, unit 7, muka surat 95, tajuknya ketumpatan. Okey, ada gambar murid budak perempuan dengan ayah dia. Ayah, itik mainan saya timbul lah. Mengapa itik mainan Kina tidak tenggelam? Okey, murid boleh fikir tak? Kenapa itik mainan Kina tidak tenggelam? Okey, seterusnya muka surat 96, kamu boleh baca di situ, timbul dan tenggelam objek dalam atau bahan sekeliling kita. Ada yang boleh timbul, ada yang boleh tenggelam di dasar air. Apakah objek yang timbul dan tenggelam? Okey, kamu biasa kan tahu air tu, dalam air ada objek yang boleh timbul dan ada yang boleh tenggelam. Kalau kita pun kita terjun dalam air, kalau kita tak buat apa-apa kita tenggelam. Kalau kita pandai berenang kita timbul. Tapi kalau objek yang kita campak tu, dia bergantung pada sifat dia sendiri. Kalau dia tu jenis yang tenggelam, dia tenggelam lah. Kalau dia jenis yang timbul, maka dia timbul. Okey, contohnya dalam buku teks kamu, dia baling batu. Batu tenggelam lah. Kemudian dia baling ranting kayu, timbul. Kenapa batu tu tenggelam dan kenapa ranting tu timbul? Okey, seterusnya muka surat 97 ada aktiviti. Okey, yang ni kita boleh buat bila kita naik sekolah nantilah. Okey, kita terus tengok muka surat 98. Okey, 98 ni dia menerangkan ketumpatan. Sebenarnya timbul atau tenggelam sesuatu objek tu bergantung pada ketumpatan. Maksudnya kalau benda tu tumpat, dia akan tenggelam. Kalau dia tak tumpat, dia akan timbul. Tumpat ni macam dia padat lah, padat. Contoh macam span. Span tu dia lubang-lubang, jadi dia tak padat. Okey, kita boleh kemekkan span tu, jadi dia tidak padat, jadi ketumpatan dia rendah. Kalau besi, ambil ketul besi, berat kan? Berat sebab apa dia berat? Sebab dia padat. Sebab tu dia berat. Okey, bila kita letak dalam air, air pun ada ketumpatan, besi lebih tumpat dari air, sebab tu besi tenggelam. Kalau letak span, span dengan air, air lagi tumpat daripada dia, sebab tu span timbul, air boleh menimbulkan span tu sebab air lebih tumpat daripada span. Okey, tengok ni muka surat 98. Span mempunyai banyak rongga, sabun tiada rongga. Rongga tu lubang-lubang lah. Okey, maknanya sabun lagi padat, lagi tumpat daripada span. Sebab tu kalau dalam eksperimen yang dia buat ni, sabun tenggelam dan span timbul. Okey, tengok yang bawah sikit ada kotak warna biru tu. Kotak warna biru ni penting murid boleh baca dan hafal lah kalau boleh. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Maknanya air tu ada ketumpatan dia. Kalau benda tu lagi tumpat, dia akan tenggelam. Kalau benda tu tak tumpat, dia akan timbul. Okey? Okey, baik. Untuk memahamkan lagi tajuk ni, kita kena buat eksperimen ya, murid. Murid buka buku latihan aktiviti muka surat 63, ada jadual tu. Sediakan objek-objek seperti dalam jadual berikut. Okey. Jadi cikgu sediakan air ni, cikgu akan masukkan objek-objek tu dan kamu kena tengok dia timbul ataupun tenggelam. Okey. Sepatutnya kamu buat sendiri di rumah, tapi saya fahamlah PDPR di rumah kamu mungkin menghadapi kesukaran untuk menyediakan bahan-bahan. Jadi cikgu tolong buat, tunjuk dulu macam mana. Okey, kalau kamu ada kemampuan untuk cari sendiri barang di rumah, itu lebih baik. Kamu cubalah buat sendiri eksperimen yang mudah ini. Okey. Yang pertama, masukkan ketulan ais. Okey, ini air batu. Okey. Okey, kamu tengok dia timbul ke tenggelam. Okey, yang kedua, gunting. Gunting. Okey, timbul ke tenggelam tu. Kemudian
Buah lemon. Okey, ni dia buah lemon. Buah lemon okey, dia timbul ke tenggelam. Okey, tengok sendiri ya. Kemudian ubi kentang. Okey, ubi kentang. Mana kentang cikgu? Ni ubi kentang. Okey, kita masukkan dalam air. Tengok timbul ke tenggelam. Dia timbul ke tenggelam tu. Nampak Okey, lepas tu kita masukkan skru. Okey, ini skru. Okey. Okey, nampak Kalau tak nampak, cikgu masukkan satu lagi. Okey, skru. Okey, nampak dia timbul atau tenggelam. Kelip kertas. Okey, kelip kertas cikgu ada warna merah. Ni kelip kertas. Tengok dia timbul atau tenggelam. Nampak Ada kat bawah tu Ada sini. Kemudian lilin. Okey. Lilin. Lilin. Okey, kemudian kayu es krim. Cikgu tadi kayu es krim, tapi cikgu ada kayu lain lah yang macam kayu es krim macam ni. Kita tengok dia timbul ke tenggelam. Okey, saya keluarkan dulu lemon ni supaya senang nampak. Okey, sekali lagi kayu es krim, kayu ni macam kayu es krim. Okey, kemudian bola pingpong. Okey, bola pingpong cikgu tak sediakan sebab senang sangat. Kamu boleh fikir dia timbul ke tenggelam. Kemudian susu pekat. Okey, susu pekat ni sekejap lagi cikgu masukkan sebab kalau masuk nanti air jadi keruh. Kita masuk pensel dulu. Pensel. Okey, pensel. Okey, nampak. Kemudian kunci. Okey. Okey, nampak dia timbul tenggelam. Last kali cikgu masukkan susu pekat. Ni susu pekat. Okey, nampak dia timbul ke tenggelam tu. Okey. Nampak tak? Okey, baik. Itu bahan-bahan yang kita diminta untuk buat dan jawab dalam buku di latihan aktiviti tu. Nanti kamu tulis dalam objek timbul dan objek tenggelam tu apa nama-nama objek yang kita buat tu. Okey, dalam buku latihan aktiviti tu. Kemudian soalan kedua, mengapa objek boleh timbul dan boleh tenggelam? Jawapannya apa? Kerana mempunyai ketumpatan berbeza. Okey, pensel ni dia kamu nampakkan dia timbul. Kenapa? Sebab dia tidak kurang tumpat berbanding air yang ada sini. Benda yang tenggelam-tenggelam ni dia lebih tumpat berbanding air ni. Sebab tu dia lagi tenggelam daripada air lah. Okey, ketiga, beri satu contoh objek lain yang timbul dan objek yang tenggelam. Okey, kamu tahu banyak benda, kamu tulis satu objek yang timbul dan tulis satu objek yang tenggelam. Baik, saya rasa kamu boleh faham kan apa dia yang perlu kamu jawab dalam buku latihan aktiviti muka surat 63 itu. Okey, baik, objek timbul itu kenapa dan objek tenggelam tu kenapa kamu tahu kan. Okey, sekian saja.